Gerakan, gerakan. DAP, 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 DAP. Kamu lah cakap apa? Kenapa macam ini? Ayo, baik-baik boleh. Kenapa macam? Parti aku lagi betul daripada kau lah. Parti kau perosak negara. Parti aku boleh bimbing lah negara kau aku tak ni. boleh jaga negara. Kau boleh politik, kau tak boleh Parti pakai. kau Kau tak kenapa? boleh jaga. Disebabkan oleh peristiwa pergaduhan antara kaum, kerajaan Malaysia telah bertindak untuk mewujudkan rukun negara bagi mengatasi masalah tersebut. Objektif rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. Daripada kita bergaduh demi merosakkan negara, apa kata kalau kita bersatu? Okey, aku setuju dengan tu. Kepercayaan kepada Tuhan, Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara, kepercayaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah wujud atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan kepada Tuhan, kita berupaya atau mampu menjadikan sesebuah bangsa manusia yang berjaya dan maju. Kita akan mempunyai satu bangsa yang benar-benar maju dan berpegang teguh kepada prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Assalamualaikum, saya akan menerangkan salah satu daripada prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sesebuah masyarakat. Di dalam Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Persekutuan memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama mengamalkan kepercayaan masing-masing. Namun adalah menjadi penegasan bahawa sebarang bentuk ideologi atau ajaran etis ditolak. Rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bukanlah sahaja kita bermaksud menunjukkan sokongan kepada institusi diraja, tetapi juga mempunyai implikasi yang penting dalam menjaga keharmonian dan kestabilan negara. Kita perlulah menjagai dan menghargai perbezaan budaya dan agama antara kaum dan memastikan bahawa hak setiap individu dilindungi. Kepentingan rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu untuk mewujudkan perpaduan kaum, di mana setiap kaum yang berada di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sarawak dan Sabah diletakkan di bawah naungan Sultan sebagai ketua negara. Yang kedua itu memelihara cara hidup demokratik, di mana masyarakat atau rakyat berhak untuk memilih siapa yang mereka inginkan sebagai ketua negara, yang diundi melalui pilihan raya umum atau pilihan raya kecil yang berlaku di Malaysia. Dan yang terakhir iaitu untuk menjamin ketentraman masyarakat dan juga politik negara daripada kekucar-kaciran. Hari ini dikatakan demikian kerana ketua kerajaan iaitu seperti YB, Perdana Menteri itu dipilih melalui pilihan raya yang diundi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mereka tidak akan ada bantahan tentang siapa yang akan memerintah mereka. Keluruhan perlembagaan. Keluruhan perlembagaan ialah perlembagaan yang menekankan untuk rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan di Malaysia.
setiap warga negara Malaysia haruslah patuh akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Seterusnya ialah antara kepentingan perlembagaan dalam rukun negara ialah mewujudkan perpaduan kaum. Hal ini kerana setiap masyarakat perlu mendukung cita-cita dalam membentuk satu negara yang bersatu tanpa mengira perbezaan kaum dan kepercayaan masing-masing. Kesan kepada keluaran perlembagaan adalah kita dapat memastikan bahawa masyarakat dapat hidup bersatu padu dan dapat mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham antara sesuatu kaum yang berada di Malaysia ini seperti kaum Melayu, Cina dan juga India. Kedaulatan undang-undang mengacu pada prinsip bahawa undang-undang adalah otoritas tertinggi yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa kepentingan kedaulatan undang-undang dalam konteks rukun negara. Pertama adalah ketertiban dan keadilan. Kedaulatan undang-undang membantu menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat dan memberikan kelangkaan hukum yang jelas dan teradu. Kedua adalah perlindungan hak asasi. Kedaulatan undang-undang adalah landasan untuk melindungi hak asasi manusia. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kepentingan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi dan sosial. Kedaulatan undang-undang mendukung pembentukan regulasi ekonomi yang adil dan memberikan dasar hukuman untuk perlindungan hak-hak konstruktor. Yang keempat, kesatuan nasional. Prinsip ini mendukung penyelenggaraan dan perkembangan sistem hukum yang adil bagi semua warga negara tanpa memandang aspek etnik, agama atau latar belakang lainnya. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan kehidupan yang bersusila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat berbagai kaum di negara ini. Setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada memakikan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraan negaranya, asas keturunannya, bahasa, kebudayaan, serta kepercayaan dan agama yang dianutinya. Kepentingan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang mampan. Sikap sopan dan satuan dalam berurusan bisnis dapat membentukkan iklim ekonomi yang stabil. Hubungan bisnis yang didasarkan pada integritas dan moralitas dapat membantukan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Ketiga adalah pembinaan masyarakat beradab. Kesopanan dan kesusilaan adalah unsur-unsur kunci dalam membinakan masyarakat yang beradab dan bertamaduan. Prinsip-prinsip ini membantu membentuk individu yang hormat menghormati dan bertanggungjawab.